Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Farah. Dan kali ini saya ingin tunjukkan ataupun berkongsikan sedikit tutorial bagaimanakah kita hendak membina soalan dengan cara yang mudah menggunakan Quizzy. Okey, jadi untuk cikgu-cikgu yang kali pertama yang ingin menggunakan Quizzy, so boleh pergi kepada Google Chrome kita dan typekan Quizzy. Okey, Quizzy. Okey, pilih yang quizzy.com ni ya. Okey, so kita tekan di sini. Okey, dia akan membawa cikgu-cikgu semua ke paparan muka depan Quizzy. Jadi untuk cikgu yang pertama kali ingin mendaftar, okey, boleh tekan sign up. Okey, kalau cikgu dah ada pun akaun, cikgu boleh tekan login. Okey, dia sebenarnya boleh login menggunakan akaun EDD, akaun MOE, akaun Delima okay, ataupun akaun personal. Okey. Jadi di sini saya tunjukkan cara paling mudah sebab kita ada engagement dengan belajar dan saya nak saya harap cikgu-cikgu yang mendapat ID MOE daripada KPM boleh gunakan ID ni. Kenapa Sebab okey, saya masuk melalui Google. Sebab di dalam ID MOE kalau biasanya cikgu dah ada Google Classroom, so kita boleh connect dengan Google Classroom kita itu. Okay, jadi di sini saya pilihkan saya punya ID MOE. Okey, so ini adalah paparan utamalah di dalam Quizzy. Okey. So tutorial hari ini adalah untuk membina soalan dengan cara yang paling mudah. Okey, cikgu boleh buat ataupun type soalan satu persatu ataupun cikgu boleh screenshot dan pilih send, buat satu-satu soalan. Okey, kali ini saya tunjuk cara yang paling mudah, paling cepat. Okey. So, katakanlah saya nak buat satu soalan. Okey. So di sini, di sebelah kiri ni, di sebelah atas, kita boleh search dulu soalan yang kita nak buat. Contoh saya pilih soalan tajuk persamaan linear. Okey. Cikgu boleh type bahasa Melayu, boleh type bahasa Inggeris, sebabnya dulu adalah di carian kita. So ini adalah carian untuk tajuk persamaan linear. Jadi kalau cikgu dekatkan di sini, kita nampak soal kuis ni ada 12 soalan. Kalau yang ni pula ada 15 soalan. Ni yang melibatkan graf. Soal bahasa Inggeris. So katakanlah cikgu pilih yang pertama. Bila yang pertama ni, cikgu just tekan klik di sini. So untuk soalan ni sebab ada 12, kebanyakan macam soalan dia macam sama je. Cikgu nak ubah sedikit, nak masukkan soalan sendiri. Cikgu just tekan copy and edit. Kita nak copy dahulu dan kemudian kita akan edit. Di sini dia akan ubah. So bila sampai di sini nampak publish maksudnya kita dah pun duplicate. Kita dah pun copy soalan kuis tadi menjadi soalan kita. Jadi untuk yang pertama, katakanlah tajuk ni kita boleh ubah di bahagian pencil ni, kita tukar jadi latihan persamaan linear. Cikgu boleh tekanlah yang mana yang relevan subjek. So di sini dah matematik, saya save saja. Kemudian gambar di sini, sebab tak nak macam ambil nampak macam gambar orang punya, kita boleh delete, buang dengan tong sampah ni. Dan cikgu boleh masukkan gambar cikgu lah. Sekejap. So bila cikgu dah tekan gambar tersebut, just nampak di sini, kita just tekan save. Dah siap dah. So kita dah tukar nama, kita dah tukar gambar. So untuk bahagian soalan, katakanlah ini soalan 1. Ini soalan 1, soalan 2, soalan 1 cikgu nak, soalan 2 cikgu nak juga, soalan 3 cikgu tak nak, cikgu just tekan delete.
Ataupun kalau anda kata soalan ini cikgu nak ubah, just tekan edit. Nak masukkan gambar ke, nak tukar soalan lain ke, cikgu boleh pilih lah di sini. Tukar pilihan jawapan. Okey, katakanlah yang ni cikgu nak buat 250. Okey, so nampak paparan dalam kuizi pada pelajar nanti akan tukar macam ni, dan jawapan yang betul cikgu nak tukar cikgu tandakan di situ. Okey. So itu jawapan yang betul. So just tukar macam ni lah. Okey, jangan lupa tekan save. Okey. Okey, so soalan 3 ni dah bertukar. Okey. So sekarang ni katakanlah saya nak guna sampai soalan yang ke-5. Pada soalan yang ke-6 ni saya nak buang. Okey. Soalan yang bawah-bawah ni semua saya nak buang Saya nak cari lagi soalan lain. Okey. Ada berapa soalan? Ada 8 soalan pula. Okey, so lagi 2 soalan, cikgu boleh masukkan soalan sendiri ataupun di sini kita ada teleport. Di bahagian teleport ni kita boleh tekan search di situ, dia akan carikan soalan dengan tajuk yang sama. Okey, itu beza dia. So ketika soalan yang tajuk yang sama, persamaan linear. Okey, so yang ni ketika cikgu nak soalan yang berbentuk pernyataan macam ni, so kita boleh tekan add. Okey, so secara automatik question 2 ni dah teleport, telah pun dimasukkan ke dalam cikgu punya quiz tadi. Okey, so katakanlah saya nak cari lagi soalan dekat quiz lain. Okey, soalan quiz lain mana dia? Okey, soalan ni soalan 5. So saya just tekan add lagi sekali. Okey, soalan 5 pun dah teleport. Okey, so bila cikgu rasa dah puas hati, cikgu just klik je mana-mana. Okey, so nampak soalan 9 dan soalan 10 ni telah pun kita import, teleport daripada soalan quiz yang lain. Okey, so sekarang ni soalan ni dah siap lah. Okey, kalau anda kata cikgu nak tukar kedudukan soalan, just tekan ini untuk reorder lah. Klik di bahagian tepi tadi. Sekejap saya tekan tadi. Nampak ni, klik to reorder. Just tekan situ, so kita boleh tarik soalan tu, boleh berubah-ubah lah. Nak soalan yang ni di tengah-tengah ke, boleh. So kalau rasa dah puas hati, just tekan done. So dia ikut macam ni. Okey, dah selesai. Kalau cikgu dah siap, cikgu dah berpuas hati dengan 10 soalan ni yang akan diuji kepada para pelajar. Just tekan publish. Okey, so bila dah tekan publish, ini secara automatik dah menjadi soalan cikgu. So kita boleh gunakan 2 cara untuk menghantar soalan ni kepada pelajar. Yang pertama, kalau itu adalah ketika waktu cikgu tengah online, tengah kelas PDPR secara atas talian, cikgu boleh start a live quiz. Cikgu start a live quiz. Di sini ada klasik dan instructor pace. Apa beza quiz dengan instructor pace? Yang klasik ni, yang klasik maksudnya cikgu berikan soalan kepada pelajar, cikgu berikan kod, nanti ni pelajar tu akan jawab sendiri, bersendirian mengikut masa dia sendiri. Ada pelajar A jawab laju, ada pelajar B jawab lambat. So itu bergantung pada pelajar. Jom kita cuba dulu. Kalau dia memilih soal klasik. Let's start a live quiz klasik. So saya tekan je continue. So di sini cikgu boleh berikan kepada para pelajar sama ada link ini ataupun share via link ni. Bila kita tekan link, game link copy to clipboard. Dia dah copy dekat clipboard. So katakan saya sebagai pelajar, saya masuk kuis yang cikgu tengah buat ni. Ini yang secara live cikgu. Ni yang secara live.
kalau anda kata cikgu tengah mengajar di atas talian, okey, tengah mengajar secara atas talian, cikgu boleh pastekan link tersebut di ruangan chat lah. Okey, so di sini katakanlah saya masukkan nama pelajar tersebut lah. Okey, pastikan pelajar ni tulis nama yang sesuai lah. Okey, bila seorang pelajar masuk, kita nampak ada satu nama. Okey, kalau anda kata ada lagi pelajar lain yang masuk, okey, kita cuba. Okey, so kalau ada lagi pelajar yang masuk, dia akan muncullah nama di sini. Okey, dan kalau anda kata cikgu tengok waktu tu kelas cikgu ada 10 orang, pastikan 10 masuk lah. Okey, tapi kalau ada yang masalah tak cukup device, tak nampak, okey, tak ada masalah, cikgu just nanti cikgu berikan dia secara offline. Macam mana nak bagi offline? Tunggu sekejap, saya tunjuk cara dia. Okey, ini pilihan klasik. Okey, jom kita tengok. Okey, bila start, semua pelajar akan mulakan kuis bersama-sama, cikgu. Okey. Okey, pada paparan guru, okey, pada paparan guru, okey, cikgu boleh nampak hanya pelajar punya range markah, okey, point dia. Okey, pada pelajar dia nampak dia punya soalan lah. Okey, contoh. Okey, pelajar mula menjawab. Okey, soalan di antara pelajar, okey, agak berbeza, cikgu. So dia tak dapat soalan yang sama. Soalan yang sama, cumanya dia punya kedudukan berbeza. Okey, so kita nampaklah di sini. Okey, saya just end quiz dulu. Okey, so ini adalah paparan untuk guru lah. Okey, kita ada report sekali. Okay, saya tunjukkan cara yang kedua. Kalau kita nak start live quiz juga, masih lagi secara atas talian, tapi pilihan kali ini adalah pilihan instructor quiz. Apa beza klasik dengan instructor quiz? Kalau tadi klasik, pelajar boleh jawab sendiri, mengikut kemampuan mereka, kemampuan sendiri. Tapi untuk instructor quiz, cikgu membimbing pelajar tersebut menjawab soalan demi soalan. Maksudnya kita boleh tengoklah para pelajar kita boleh menjawab mengikut soalan yang kita telah tunjukkan. Okay, jom. Okay, dah pilih tadi instructor quiz, kita just tekan continue. Okay. So bila dah tekan continue, sama juga seperti tadi. Okey, cikgu nampak paparan dia ada berlainan sikit. Okey, cumanya caranya masih lagi sama ada cikgu memberikan link ini beserta kod kepada para pelajar, ataupun cikgu boleh share via a link. So share via link ni, dia dah keluar share link, just tekan copy dan berikan kepada para pelajar. Okey, jom kita masuk. Okey, kita tengok apa beza dia kalau pelajar ini masuk ke titik ini. Okey, saya gunakan lagi satu account. So sama juga pelajar akan join. Okay, sama juga ya cikgu-cikgu. Bila pelajar dia join quiz tersebut, cikgu akan nampak lah paparan nama pelajar berada di sebelah bawah button start ini. Okey, so kalau macam tadi, cikgu semuanya pelajar akan bermula bersama-sama serentak. Cuma macam tadi mula serentak tetapi habis lain-lain mengikut upayaan pelajar. Kali ini cikgu akan bimbing pelajar untuk jawab soalan secara satu per satu. Okay, jadi bila semua pelajar cikgu dah join, cikgu just tekan start. Tekan start. So di bahagian cikgu, cikgu cuma nampak ada soalan dan juga pelajar yang masuk dalam
kelas tadi, quiz tadi. Okey, untuk para pelajar pula dia nampak soalan dan pilihan jawapan lah. Okey, so kita tekan okey. So bila pelajar jawab, okey, dia tak dapat lagi dia punya jawapan betul ataupun tidak. Bila dah selesai jawab, okey, habis masa yang telah ditetapkan, okey, barulah para pelajar akan nampak. Okey. So di sini kita boleh nampak okey. Ada 2 orang pelajar dah jawab, okey, dua-dua betul. Okey, dan kita pergi kepada next question. Okey. So sama juga okey, untuk para pelajar, okey, dia akan nampak soalan, cikgu akan nampak yang sama. Kalau cikgu nak tengok soalan, okey, cikgu just tekan full question view. So cikgu nampaklah soalan dan juga pilihan jawapan. So kalau pelajar dah jawab, okey, dia akan nampak okey, okey, pelajar ni dah jawab. Okey, lagi seorang belum jawab lagi. Okey, lagi seorang belum jawab, cepat jawab. Okey, so nanti dia akan jawablah. Okey, contoh. Okey, so bila dua-dua dah jawab, so nampaklah di sini. Okay, pelajar akan tahulah jawapan dia betul ataupun salah. Dan cikgu pun akan nampak di the board. So ada perubahan pelajar. So di sini kita nampaklah siapa yang leading, siapa yang tak. Okay. Macam ni. Okay. So kalau cikgu rasa cikgu tak nak habiskan 10 soalan, okay, ni maksudnya cikgu membimbing pelajar mengikut soalan. Kalau cikgu nak, okay, stopkan soalannya dekat setting. Okay, kemudian cikgu just tekan end session. Okay. Kalau waktu tu tak cukup masa lah, dah habis masa dah pula, takut melanggar jadual orang lain, cikgu just tekan end session. So pelajar akan nampak dia punya markah di sini. Okey, dan cikgu akan nampak ni dia buat lah. Okay, dia ada pentas pemenang. Okay, satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Okay. So kita ada report juga. Okey. Okey, untuk cara yang ketiga ialah secara offline. Okey, tadi cikgu buat secara online. Okey, sekarang kalau secara offline, cikgu boleh pilih sebagai assign homework. Okey, klik kepada assign homework. Okey, di sini cikgu boleh tetapkan tarikh. Okey, due-date-nya. Okey, bila nak dihabiskan, just tekan pilih tarikh, pilih masa. Kemudian tekan assign. Okey, tekan assign. Bila tekan assign ni, okey, cikgu akan nampak dia punya link. So, cikgu just tekan link inilah untuk diberikan kepada para pelajar di dalam WhatsApp group ataupun Telegram group. Okey. Tetapi, okey, kalau cikgu nak berikan para pelajar ni, okey, dalam classroom cikgu dah ada Google Classroom, cikgu boleh pilih okey, via sharing classroom. Okey, pilih via sharing classroom. Okey, just klik di sini dan cikgu boleh nampaklah kelas cikgu yang mana yang ada dalam cikgu punya Google Classroom. So cikgu just tick. Okey. Just tick. Okey, tulislah nama assignment ni, tekanlah latihan persamaan linear. Okey, contoh kelas semasa, kelas matematik, latihan persamaan linear, dan just tekan next. Okey, bila dah tekan next, secara automatik pelajar cikgu akan dapat notification dalam dia punya Google Classroom. Okey, dapat notification dalam dia punya Google Classroom. So kita nampaklah di sini. Okey, tak ada siapa lagi pelajar yang dah jawab. Okey, clear. Kalau anda kata, okey, cikgu nak guna dalam kelas yang lain juga, okey, cikgu tak tahu dekat mana soalan yang cikgu simpan tadi sebenarnya ada kat mana, cikgu pergi dekat My Library. Di sebelah kiri ni kita ada panel okey, di sini ada My Library. Okey, My Library tadi akan menyimpan semua soalan-soalan quizy yang telah cikgu buat ataupun cikgu guna. So di sini macam tadi lah, di My Library saya nampak ini adalah latihan persamaan linear tadi. Okey. Dan untuk markah para pelajar, cikgu boleh lihat di bahagian report. Okey, di bahagian report, okey. So kalau macam soalan tadi kita buat, okey, kali pertama kita guna online, ini pun online juga.
offline. So di bahagian online ni cikgu just tekan lah. Kita boleh nampak lah tarikh bila, pukul berapa, dan kita boleh nampak markah para pelajar. Markah ini cikgu boleh download, print ataupun boleh send kepada email parent pelajar jika ada. Jadi saya harap setakat itu sajalah perkongsian saya untuk memilih soalan kuizi dan bagaimana nak memberikan soalan tersebut kepada para pelajar. Harap dapat membantu cikgu, mempermudahkan kerja cikgu dalam tempoh PDPR ni dan juga dalam masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.